Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat para penonton sekalian. Yang dihormati Encik Muhammad Fawis bin Muhammad Bakri, pensyarah subjek debat bahasa Melayu, dan yang dikasihi para penonton sekalian. Baiklah, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi satu isu yang mana hangat diguna pakai oleh semua lapisan masyarakat zaman kini. Teknologi kini semakin canggih dan membawa bermacam-macam impak. Pada era moden ini, banyak aplikasi atau platform yang dicipta atau salah satu aplikasi yang sedang viral saat ini adalah aplikasi TikTok. Pada awalnya, TikTok ini kebanyakannya diguna pakai di Tiongkok, China. TikTok sendiri pada awalnya menggunakan bahasa Mandarin, namun sekarang aplikasi ini dicipta dalam bahasa Inggeris, iaitu TikTok. Justru itu, marilah kita menelusuri apakah manfaat atau mudarat yang boleh memberi impak kepada diri kita ataupun masyarakat. Baiklah para hadirin sekalian, antara manfaat yang dapat diambil daripada TikTok adalah TikTok mampu mencungkil bakat terpendam seseorang individu. Sebagai contoh, seseorang itu dapat menunjukkan bakat menyanyi, menari, lawak jenaka, menghasilkan video pendek yang kreatif dan sebagainya tanpa perlu menghadiri sebarang uji bakat. Ringkasnya, TikTok adalah platform yang mana penggunanya dapat menzahirkan bakat yang dimiliki dan cenderung mendapat perhatian para netizen. Pada masa yang sama, pengarah kandungan pengguna operasi TikTok Malaysia, Chia Xiaomei berkata, aplikasi TikTok optimis untuk membimbing pencipta bersama-sama dalam mewujudkan kempen dalam menghasilkan video pendek lebih kreatif dan berinovasi. Antara kandungan paling menarik yang dibuat di negara ini menerusi platform TikTok adalah #experience-pinning yang mendapat 22 juta tontonan. Hal ini dapat menjelaskan bahawa aplikasi ini sudah membangunkan satu dasar dan alat untuk mempromosikan persekitaran dalam aplikasinya yang positif untuk memastikan platform itu menyeronokkan serta bermanfaat untuk semua orang. Impaknya, pengguna TikTok yang dapat mencukil bakat melalui video pendek pastinya dapat membina keyakinan diri yang tinggi serta dapat mewujudkan sikap berdaya saing antara masyarakat. Bukan itu sahaja, malah aplikasi yang hangat diperkatakan ini mampu membantu meluaskan perniagaan kecil di Malaysia. TikTok merupakan aplikasi video pendek yang membawakan pengisian dan informasi dalam bentuk mudah dan kreatif. Terbaru, TikTok hadir dengan satu ciri baru yang dinamakan TikTok for Business. Ciri ini disediakan bagi memperkasakan perniagaan kecil dan pertengahan di Malaysia dalam mengembangkan jenama mereka menerusi TikTok for Business. Seperti yang ramai sedia maklum, aplikasi TikTok kini merupakan salah satu kaedah pemasaran yang sangat popular dalam kalangan masyarakat di seluruh dunia. Dengan adanya TikTok for Business, ia dapat membantu pengiklanan yang lebih mendalam menerusi pelbagai program yang disediakan, termasuk program kredit iklan Back to Business, yang mana menawarkan kredit iklan sebanyak $100 juta untuk perniagaan kecil di seluruh dunia dalam membantu membina semula perjalanan perniagaan mereka. Menerusi penerbitan video pendek TikTok, ia memudahkan para peniaga untuk berinteraksi dalam memenuhi kehendak pasaran dengan menggunakan kaedah yang lebih santai dan mudah. Baiklah, kita beralih ke sisi seterusnya. Pengguna TikTok kebanyakannya dalam lingkungan kumpulan umur 12 tahun hingga 30 tahun yang mana meluangkan masa sekitar sejam sehari melayari aplikasi berkenaan. Ini menjadikan aplikasi ini berpotensi untuk digunakan sebagai platform tambahan bagi pendidikan. Dapat kita lihat, kebanyakan pelajar mempunyai akaun TikTok. Ini bagi memudahkan para pendidik untuk memanfaatkannya sekaligus membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran kreatif dengan penggunaan video interaktif. Seperti yang kita sedia maklum, video TikTok ini pendek dan berdurasi dalam 15 saat sahaja. Justru ia memerlukan kreativiti dan usaha bersungguh-sungguh bagi memastikan mesej yang disampaikan bermakna dan disukai pengguna terutamanya dalam kalangan pelajar. Ada pendidik menggunakan medium TikTok secara berinovatif, misalnya untuk mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris. Sebagai contoh, seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Cik Syifa. Beliau mempunyai 62,700 pengikut dan lebih daripada 351,000 tanda suka. Video ini dihasilkan sangat ringkas dan padat tetapi mempunyai maklumat lengkap dan amat mudah difahami, terutamanya bagi kalangan para pelajar. Pembelajaran dalam talian telah membuktikan peningkatan bagi penggunaan video.
Jangan terkejut jika pada masa hadapan akan muncul kelab TikTok di sekolah-sekolah di Malaysia, sama seperti di Amerika Syarikat. Tegasnya, perubahan medium pendidikan selaras dengan pembangunan teknologi semasa adalah perlu bagi menarik minat generasi muda untuk mendalami ilmu pengetahuan. Para penonton sekalian, jika kita lihat dari perspektif berbeza bagi aplikasi TikTok ini, ia sebenarnya mampu memberi mudarat bagi sesetengah pengguna, terutamanya bagi golongan kanak-kanak. Jika anda perhatikan, ramai kanak-kanak yang terjebak dengan penggunaan TikTok tanpa pengawasan ibu bapa mereka. Disebabkan itulah, banyak impak buruk yang berkemungkinan menimpa golongan ini. Antaranya, kanak-kanak berkemungkinan boleh menjadi sasaran pemangsa. TikTok membolehkan pengguna menghubungi sesiapa sahaja di dunia dan sudah tentu kelebihan ini mempunyai bahayanya yang tersendiri. Seperti platform media sosial yang lain yang mempunyai fungsi mesej langsung atau komen, ada kemungkinan anak anda boleh berbual dengan sesiapa sahaja. Hal ini pastinya memudahkan pemangsa menggunakan teknik sanjungan dan pujian bagi menjadikan mereka berasa istimewa dan selesa. Hakikatnya, ia sebenarnya adalah cara untuk memasuki kehidupan kanak-kanak tanpa kita sedari. Seterusnya, antara kesan lain pula, TikTok mempunyai pelbagai kandungan yang tidak sesuai bagi golongan kanak-kanak. Walaupun tetapan akaun diubah kepada peribadi, anda mungkin masih terdedah kepada kandungan seksual atau ganas yang dihantarkan ke suapan umum. Aksi seksual secara terang-terangan hingga ke lagak fizikal berbahaya merupakan antara jenis kandungan terdapat dalam aplikasi TikTok ini yang mungkin ingin dihasilkan semula oleh anak anda. Malahan, ulasan yang diberikan oleh pengguna lain juga cenderung bersifat berkauman dan diskriminasi. Tegasnya, hal ini adalah hal yang perlu dibuka mata oleh semua lapisan masyarakat. Dari sudut pandang lain pula, pengguna mungkin menjadi mangsa buli cyber. Tidak seperti Twitter atau Facebook, aplikasi TikTok mungkin tidak selamat untuk kanak-kanak kerana ia boleh menyebabkan buli cyber dan trolling. Troll adalah satu perbuatan yang bersifat menyerang dan provokatif yang dimaknai sebagai catatan di media sosial bagi membangkitkan perasaan marah dan kecewa seseorang. Ia jelasnya membuka peluang kepada pembuli untuk membuat onar di media sosial. Dalam aplikasi ini, mana-mana individu boleh membuat banyak akaun palsu dan menggunakannya dengan menyasarkan kepada mereka yang tidak disukai. Kesimpulannya, sebagai masyarakat yang prihatin, kita mestilah cakna terhadap isu-isu yang berkaitan dengan sasiah diri agar kita lebih terbuka dalam memandang sesuatu masalah yang berlaku pada masa akan datang.